Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey semua. Saya Ustaz Romika akan terus bersama anda. Setialah bersama saya. Adakah anda sudah bersedia? Jom kita mula sekarang. Nombor 1. Bidang akhlak Islamiah, cahaya kehidupan, buku teks muka surat 173. Objektif pelajaran atau kriteria kejayaan. Pertama, menyatakan pengertian ilmu. Kedua, hukum menuntut ilmu. Ketiga, ilmu yang wajib dipelajari. Keempat, adab menuntut ilmu. Dan yang kelima, kepentingan beradab dalam menuntut ilmu. Pengertian ilmu. Dari segi bahasa, ilmu bererti pengetahuan. Apa saja yang kita tahu adalah itu merupakan ilmu. Dari segi istilah, ilmu bererti pengetahuan yang benar terhadap sesuatu perkara. Kewajiban menuntut ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Maksud, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib kepada setiap orang Islam. Umat Islam wajib menuntut ilmu pengetahuan. Amalan yang didasari dengan ilmu merupakan syarat diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam dilarang melakukan atau berkata tentang sesuatu tanpa ilmu. Ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu fardu ain. Contohnya ilmu tauhid, ilmu fikah, ilmu akhlak, ilmu asas membaca Al-Quran. Ilmu fardu ain ini adalah asas untuk menjalani kehidupan berlandaskan syariat. Ilmu kedua adalah ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu sains, ilmu ekonomi, ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan, dan ilmu perdagangan. Ilmu ini adalah untuk membina kekuatan dan memelihara maslahat umat Islam. Kedua-dua ilmu ini perlu dikuasai secara seimbang demi kesejahteraan umat Islam dan kegemilangannya. Adab menuntut ilmu. Pertama, niat menuntut ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, memuliakan dan menghormati guru. Ketiga, menjauhi maksiat dan kemungkaran. Keempat, mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah. Kelima, beramal dengan ilmu yang dipelajari. Keenam, tidak malu bertanya. Ketujuh, rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelapan, memohon doa dan keredaan daripada ibu bapa. Kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Pertama, mendapat ganjaran pahala. Kedua, ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan. Ketiga, mencapai kejayaan dalam hidup. Keempat, mudah melakukan kebaikan dan ketaatan. Kelima, kehidupan menjadi tenang. Keenam,
dipandang tinggi oleh masyarakat. Dan ketujuh, menambah keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkah laku tidak beradab ketika menuntut ilmu. Pertama, tidak menghormati guru apabila bertemu. Kedua, bermain ketika guru mengajar. Ketiga, bercakap dengan guru menggunakan bahasa yang kurang sopan. Keempat, melanggar perintah dan arahan guru. Kelima, ilmu yang dipelajari tidak diamalkan. Keenam, melawan dan menyakiti hati guru dengan kata-kata atau perbuatan. Dan yang terakhir, berpakaian tidak kemas. Akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Pertama, susah mengingat dan mengikuti ajaran guru. Kedua, berdosa dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Keempat, mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Kelima, ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dipandang hina oleh guru dan rakan. Kelebihan orang yang berilmu. Pertama, menjadi contoh tauladan kepada masyarakat. Kedua, menjadi pewaris para nabi. Ketiga, dipermudahkan jalannya ke surga. Keempat, didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Kelima, pemimpin ke jalan kebaikan. Dan keenam, mendapat ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu penerangan saya dengan tajuk ini. Semoga semua dapat memahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.